Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Bersua kita lagi dalam program Tanya Curator dan hari ini kami bersiaran secara langsung dari Muzium Seni Bina Malaysia yang terletak di Negeri Melaka, Bandaraya Bersejarah. Dan hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang dinamakan tanggam dalam seni bina. Dan bersama-sama saya hari ini adalah Encik Faris Akmal bin Ali yang merupakan penolong kurator di Muzium Seni Bina Malaysia ini. Apa khabar Cik Faris? Okey, khabar baik. Sihat ya? Okey, sihat alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan membincangkan satu tajuk iaitu berkenaan dengan tanggam sebenarnya Cik Faris. Ya. Okey, Betul. dan secara umumnya di Malaysia ni memang kaya dengan seni bina bangunan sama ada moden ataupun tradisional dan lebih-lebih lagi tradisional lah. Ya betul. Jadi dalam pembuatan ataupun pembinaan seni bina bangunan di Malaysia khususnya banyak menggunakan teknik-teknik tertentu dalam menghasilkan seni bina yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tertentu Cik Faris. Ya betul. Okey. Dan dah tentu para penonton di luar sana tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan tanggam ini sebenarnya Cik Faris. Okey, sila jelaskan dekat penonton. Okey, terima kasih kepada Encik Yusri dan tim BKK Jabatan Muzium Malaysia. Ya. Okey, bahagian komunikasi korporat Jabatan Muzium Malaysia umumnya lah. Ya. Okey. Tajuk saya untuk petang ini adalah tanggam sebenarnya. Ya. Tanggam ni dia perkataan tanggam ni Cik Yusri, dia berasal daripada bahasa Sanskrit sebenarnya para penonton. Okey. Bahasa Sanskrit. Okey. Tanggam ni ia merupakan kepingan kayu para penonton. Kepingan kayu yang bertakuk-takuk yang menghubungkan antara satu sama lain bagi membentuk struktur binaan itu sendiri. Okay. Jadi dia menarik ya sebab yalah kepingan kayu ni dia ada yang panjang, ada yang pendek, tapi ada juga sudut-sudut tertentu yang memerlukan penyambungan. Penyambungan yang sangat teliti. Mana kata tukang-tukang kayu dulu pun memainkan peranan penting untuk menghasilkan binaan bangunan yang kita tengok ada yang masih utuh kekal sehingga ke hari ini. Betul. Seperti mana tempat yang kita berada sekarang ni. Betul. Yang merupakan sebuah muzium sekarang ni iaitu Muzium Seni Bina Malaysia yang terletak di Melaka. Baiklah Cik Faris, bila sebut tentang tanggam ni, saya pasti mesti ada pelbagai jenis kategori tanggam dia kan, nama-nama tertentu. Boleh tak Cik Faris jelaskan untuk para penonton tahu dengan lebih lanjut lagi? Okey, terima kasih Cik Yusri. Okey, tanggam ni para penonton, dia ada 4 jenis tanggam. Okey. 4 jenis tanggam iaitu kita ada tanggam melebar, kita ada tanggam memanjang, kita ada tanggam siku dan tanggam pemidang. Dan dia akan ada pecahan-pecahan dia yang tersendiri lah. Ada pecahan je lagi. Sebab semestinya tanggam jenis-jenis tanggam yang Cik Faris sebutkan tadi ada kegunaan tertentu. Kan sama ada untuk tertingkap ke, untuk lantai, dinding dan sebagainya. Sebab itu ada nama-nama tertentu dan kegunaan tertentu sebenarnya pada penonton. Betul. Okey, kalau kita bawakan penonton dengan lebih jelas lagi, kita akan tunjukkan slide dekat belakang ni. Okey, yang di belakang ni apa Cik Faris? Okey, para penonton, dekat sini kita boleh tengok ini adalah contoh tanggam melebar. Okey, kita ada bawah subtitle of tanggam melebar ni. Kita ada tanggam penetap, kita ada tanggam lidah dan lurah, kita ada tanggam tertingkat, tanggam gelogesel. Setiap tanggam-tanggam ni dia ada kegunaan yang tertentu pada penonton. Okey, contohnya kita ambil dekat sini tanggam lidah dan lurah. Okey, kebiasaannya tanggam lidah dan lurah ni dia akan gunakan bila untuk membuat dinding atau lantai suatu bangunan ataupun rumah tradisional itu sendirilah para penonton. Okey. Manakala tanggam penetap ni, kebiasaannya Cik Yusri, para penonton,
Kebiasaannya kita akan buat struktur contoh macam kita nak buat meja, Okey, meja. kerusi. Okey, so kita akan gunakan tanggam penetap ni lah. Okey, so kita ada juga tanggam glue gesel yang kita gunakan gam para penonton sebagai untuk melekatkan orang kata bahagian kepingan kayu tersebut. Okey. Sebab tu Cik Faris dia dinamakan glue itu kan. Glue gesel. Glue gesel. Betul. Yang manakala tanggam tertingkat ni macam tangga ataupun apa-apa struktur untuk kita boleh naik ke atas benda lah. yang bertingkat Benda lah. yang bertingkat. Ya, betul. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah merupakan adalah langkah-langkah kerja lah untuk menghasilkan kata tanggam menetap itu tadi lah. Okey. Kalau saya perasan dekat sini Cik Faris para penonton, tanggam melebar yang dikategorikan melebar penetap ni, perabot sekarang pun ada yang jenis macam ni. Ada yang jenis macam ni. Zaman sekarang pun moden sekarang pun kita masih gunakan mengekalkan orang kata tanggam penetap ni lah. Teknik tanggam ni. Teknik tanggam ni. Okay, contoh kalau kita pergi dekat DIY kan, Cik Yusri para penonton, kita boleh tengok benda ni memang easy lah. Memang senang kita jumpa benda macam ni. Senang untuk kita, kadang kita beli perabot tu dalam kotak kita nak pasang kan, pasang di rumah. Jadi saya pun ada perasan, mungkin tuan-tuan di rumah pun ada pernah melihat tentang tanggam melebar yang menggunakan penetap seperti ini. Betul. Okey. Jadi kita teruskan lagi Cik Faris. Okey. Ini adalah tanggam siku para penonton. Okey. Kita bawah subtitle tanggam siku ni kita ada tanggam bajang tunggal. Okey. Kita ada tanggam tertingkat lidah berparit. Alright. Kita ada tanggam rencong. Tanggam temu. Okey. So dia ada orang kata dia punya ni tersendirilah. Mungkin dia ada langkah kerjanya selepas ni kita tengok. Betul. Ini adalah langkah kerjalah untuk menghasilkan bajang siku ataupun bajang tunggal. Bajang tunggal namanya. Okey, menarik ni. Okey, kita teruskan lagi Cik Faris. Okey, ini adalah tanggam pemidang para penonton. Okey, kita ada tanggam lekat penjuru siku, tanggam lekat penjuru rencong, tanggam lekat tanggam lubang dan pating biasa. Okey. So kalau kita tengok kat sini para penonton, tanggam lekat penjuru rencong ni kebiasaannya para penonton kita akan gunakan untuk orang kata menghasilkan frame lah. Frame kayu ataupun frame gambar ke. So kita akan gunakan tanggam lekat penjuru rencong ni lah. Dan kalau tengok dekat tanggam lengkap, kalau saya silap tolong betulkan lah. Boleh. Saya tengok mungkin juga selain pada frame mungkin tertingkap betul. Yang tingkap bangunan kan. Betul. Menggunakan kaedah ni lah. Jadi daripada tadi saya tengok melebar, kemudian tanggam siku, Cik Faris kan. Kemudian tanggam pemidang. Dia ada banyak nama-nama yang saya sendiri pun tak pernah dengar sebenarnya. Dia sebenarnya banyak Cik Yusri. Banyak. Yang perkataan tu pun orang kata biasa tukang-tukang rumah lah yang bagi. Tukang-tukang rumah. Jadi betapa kreatifnya masyarakat Melayu dulu. Untuk menghasilkan teknik-teknik tertentu. Tambah-tambah lagi teknik tanggam yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi kita teruskan lagi Cik Faris. Ada ini merupakan ni dia punya langkah-langkah kerja lah untuk menghasilkan orang kata tanggam pemidang itu tadi. So ini langkah kerja dia. Ini pula. Untuk ini pula tanggam memanjang. Dalam tanggam memanjang ni kita ada tanggam scarf, kita ada tanggam plat sambut, kita ada tanggam sambung lekap, kita ada tanggam sambung jari. Antara yang empat ni Cik Yusri tengok, yang mana yang paling kreatif sekali orang zaman dulu kata buat lah. Yang mana yang paling kreatif sekali Cik Yusri tengok? Kalau saya tengok kat sini lah, mungkin para penonton pun tengok dekat sini ada 4 jenis tanggam memanjang. Saya tengok yang paling kreatif ni yang sebelah sini, sambung jari. Seperti ini, penyambungnya. Memang kreatif. Para penonton tengok kan, betapa kreatifnya masyarakat tradisional zaman dahulu. Boleh buat tanggam sambung jari macam tu. Nak bagi nampak kayu tu cantik, kemas. Memang mahir tukang-tukang dulu. Maknanya orang kata
kita saya sebagai rakyat Malaysia, tambah-tambah lagi kita pun baru menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-63 ni. Saya rasa bangga sebab kita ada tukang-tukang kayu yang boleh kita banggakan, termasuk di Malaysia khususnya. Betul. Menghasilkan teknik-teknik keunikan yang tertentu dalam seni bina ni. Betul Cik Faris. Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah langkah-langkah kerja lah untuk membuat tanggang memanjang. Sebenarnya Encik Yusri, para penonton, tanggang memanjang ni kita sebenarnya banyak kita boleh lihat contoh tanggang macam ni dekat rumah-rumah kampung. Kebiasaannya tanggang macam ni dia akan, orang kata biasanya kita boleh jumpa dekat bahagian bumbung lah. Bahagian bumbung. Sebab dia nak sambungkan, orang kata bahagian atap tu ke hadapan kan. Macam tu. So kita boleh tengok lah kat situ. Maknanya macam seni bina di Malaysia ni, kalau kita tengok rasanya semua negeri di Malaysia ni mempunyai keunikan, teknik-teknik tertentu, dan tanggam ni mesti diaplikasikan dalam semua kata binaan tradisional terdahulu. Rasanya yang moden pun ada juga. Ada juga. Dia sebenarnya tanggam ni merupakan, orang kata dia ada nilai-nilai estetika yang tersendiri lah para penonton. Itu yang paling penting sekali. Dia merupakan, orang kata warisan kita yang turun-temurun, yang kita, orang kata boleh lihat lah sampai sekarang. Boleh kita lihat. Yang kita tengok bangunan yang dihasilkan tetap utuh kekal sehingga ke hari ini. Contoh terdekat pun kat sini kita boleh tengok Muzium Seni Bina Malaysia sendiri. Tak jauh. Kat sini tak jauh. Kat sini banyak kita boleh jumpa contoh-contoh tanggang. Contoh kat sini yang pun para ada. Penonton boleh tengok. Maknanya kalau para penonton datang ke sini, bukan saja melihat pameran yang dalam ni, tapi juga boleh melihat terus bangunan Seni Bina. Keunikan Muzium Seni Bina Malaysia. Ya, betul tu. Jadi tak payah pergi jauh-jauh. Mungkin ada di kalangan mereka nak bercuti ke Melaka, boleh datang ke muzium sini kan. Aluk-alukan kedatangan. Okey, Cik Faris, kita dah tengok tadi jenis-jenis tanggam. Mesti para penonton pun nak tahu macam mana nak buat tanggam ni, apa peralatan yang digunakan dalam pembuatannya tu. Okey, kita tengok sini. Okey, dekat sini para penonton, kita boleh tengok peralatan dalam penghasilan tanggam itu tadi. Okey, ini adalah contoh ketam kayu. Mungkin saya rasa Cik Rosi generasi sekarang pun orang kata dah tak kenal kot rasanya kan. Mungkinlah. Ketam kayu ni. Sebab ketam tradisional. Sebab mungkin sekarang ni kita dah ada satu peralatan yang lebih moden kan. Sekarang tapi tak dinafikan ke Cik Farid, masih ada yang gunakan. Masih ada lagi. Mungkin sekarang kita boleh nampak kan para penonton sekarang kebanyakannya banyak yang pakai elektrik. Ya, betul. So lagi mudah lah dan cepat lagi kerja. Cepat pembinaan. So untuk zaman dahulu kita pakai kata ketam macam ni lah, ketam kayu ni, semua manual. Semua manual, tuan-tuan dan perempuan. Jadi orang kata betapa susahnya dahulu, tetapi betapa senangnya hari ini, tetapi hasil yang dapat adalah sama ya. Dan lagi kemas. Okey, kita teruskan lagi Cik Faris. Okey. Dan ini pula adalah pahat dan pisau ukir pada penonton. Okey, orang kata kalaulah ini antara orang kata peralatan yang penting lah juga dalam penghasilan tanggam itu tadi. So kalaulah tak ada pahat, macam manalah kita nak tebuk untuk tanggam tu. Sebenarnya ini adalah antara peralatan yang penting lah dalam penghasilan tanggam. Sebab tanggam tu merupakan penyambung, mesti kita kena tebuk. Kena buatkan satu lubang ke buat yang tadi parit ke kan. Ya, betul. Okey Cik Faris, sambil kita bagi penjelasan dekat para penonton, mungkin ada para penonton di luar sana yang ada ingin bertanya dengan Cik Faris berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tanggam dalam seni bina. Bolehlah meninggalkan soalan anda di ruangan komen FB Live Jabatan Muzium Malaysia, dan jika berkesempatan Encik Faris akan menjawabnya terus ataupun beliau akan menjawab sejurus selepas tamat program Tanya Curator ini sebentar lagi. Baiklah Cik Faris, kita teruskan lagi. Saya rasa ada lagi beberapa peralatan lagi. Okey, ini adalah pensel penanda lah. Pensel penanda untuk kita tanda bahagian mana yang harus kita potong para penonton. Okey. So rasanya pensel ni pun masih ada dijual. Masih dijual, ada kan? lagi. Ini khas untuk pembuatan kayu. Ya.
nak buat melukis pun boleh. Melukis pun boleh? Oh, pun boleh juga. Dia sama je. Sama je Ya, kan? tapi tak sesuai lah untuk Tak melukis sesuai tu. lah kan? Ya, Sebab ini untuk tanda kayu lah. Untuk kegunaan tertentu Ya, lah Cik betul. Faris. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini adalah tali sifat. Tali sifat. Okey, tali sifat ni kita akan masukkan dakwat lah dekat dalam tu. Okey, So, dekat mana tu? Okey, dia akan masukkan dakwat dekat dalam ni. Oh, masuk dalam tu. Masuk dalam ni. Okey. Okey, nanti kita akan tarik tali tu. So nanti kita akan lepaskan dekat kawasan yang mana kita nak potong tu. Oh, Kita nak potong buang tu. nanti. So nanti senanglah, tak adalah kita nak ukur pakai pembaris penonton macam tu. Maknanya kalau tengok sini kita tengah berbicara tentang tanggam, tapi kalau tengok peralatan yang digunakan pun memang inovasi orang Betul. terdahulu kan, Ya, betul. mencipta betapa kreatifnya mereka. Betul Cik Yusri. Nak dapatkan orang kata ukuran tu Ukuran yang tepat. tepat. Ya. Saya pun pertama kali dengar, mungkin tuan-tuan orang-orang lama mungkin pernah dengar, tapi generasi yang baru Mungkin kurang lah. kurang. Ini merupakan tali sifat untuk mengukur tadi Mengukur tadi, betul. mengukur. Selain daripada sekarang ni kita guna Kita punya pita pengukur. pita pengukur. dah Sekarang semakin dah moden dah. Cik moden, Yusri. lagi Pada senang. penonton Dah banyak sangat dah peralatan. Okey. So kita teruskan lagi. Okey, ini biasalah. Ini Ini biasa. sesiku L dan pembaris lah untuk kita mengukur. Okey. Okey. So, ini gergaji. Ini untuk kita gergaji. potong. Okey. Okey, ini adalah PG lah untuk kita PG. pegang, untuk kita potong tu lah. Okey, para penonton di luar sana, selain kita melihat gambar-gambar yang ditunjukkan ni, kita ada satu video Ya. yang kita nak tunjukkan sepintas lalu untuk para penonton di luar sana tentang Tentang penghasilan tanggam. penghasilan tanggam. Jadi saya akan bukakan video untuk kita lihat. Okey. Okey, ini bukan videonya. Jadi apa yang diterangkan tadi oleh Cik Faris ini merupakan cara-cara. Cara-cara untuk membuat tanggam itu tadi lah para penonton. Kat sini para penonton boleh tengok macam mana dia nak buat tanggam tu tadi. Okey, dia akan ukur dulu. Okey. Okey, dia akan ukur bahagian-bahagian tertentu untuk yang dia nak sambung tu lah. Nak sambung tu Ya. Okey. Okey. Baiklah para penonton, untuk melihat dengan lebih orang kata jelas lagi video ni, kami akan memuat naik video tersebut di laman sosial kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat video ni selepas daripada program ini tamat. Sebab kita dah hampir ke penghujung sebenarnya, masa mencemburui kita ni. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang kita nak ajukan kepada Cik Faris. Tapi para penonton di luar sana boleh ajukan soalan-soalan dan Cik Faris akan menjawab selepas tamat program ini. Okey Cik Faris, kita tinggalkan dulu video ini. Okey. Tinggalkan dulu sebentar. Kita teruskan dengan sesi seterusnya, iaitu tadi kita ada menunjukkan tentang last kali tadi tentang apik G yang betul. merupakan peralatannya. Okey. So kita dah dengar tadi apa yang dimaksudkan dengan tanggam, apa jenis-jenis tanggam dan juga sedikit video yang kita tunjukkan dekat penonton tadi. Okey. Okey, Cik Faris, kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya ni kan. Okey, sambil-sambil tu Cik Faris, dekat kita berdua ni ada sebuah buku, mungkin para penonton nak tahu buku apa ni sebenarnya. Okey, para penonton, dekat sini para penonton boleh tengok kita ada buku terbitan Jabatan Muzium Malaysia. Okey. Buku ini bertajuk Seni Bina Malaysia, Warisan dalam Kepelbagaian. Okey, buku ini terbitan daripada Jabatan Muzium Malaysia sendirilah. Baiklah Cik Faris. Buku ni sebenarnya boleh dibeli dengan harga RM49 dalam versi kulit lembut dan juga berharga RM90 dalam versi kulit tebal sebenarnya. Jadi buku ni Cik Faris, para penonton boleh beli di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Sebenarnya dalam buku ni banyak info-info berkenaan dengan
seni bina tradisional Melayu. Ya. Jadi rasanya tak rugi kot kalau para penonton memilikinya. Inilah sebuah lah. Betul. Okey, Cik Faris. Banyak ilmu berguna. Buku tu memang amat berguna. Kalau orang nak beli, nak buat rujukan, sila ke Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Cik Faris, saya nak berkongsi jugalah satu buku lagi. Buku ni merupakan buku warisan seni bina Melaka. Kita ada dekat negeri Melaka, jadi buku ini boleh dirujuk sahaja di perpustakaan kami di Jabatan Muzium Malaysia Kuala Lumpur. Buku ni bukan untuk jualan tapi untuk rujukan saja. Mungkin ada Cik Faris, pelajar-pelajar, para penyelidik yang nak buat kajian tentang seni bina. Mungkin buku ni berguna untuk inilah. Betul. Untuk mereka. Baiklah, Cik Faris dan para penonton, jangan lupa untuk ringankan jari jemari anda untuk tekan butang like dan juga share program-program Jabatan Muzium Malaysia di atas talian khususnya dan juga subscribe channel YouTube kami. Cik Faris, kita nak tinggalkan para penonton dengan hashtag muzium kita, tamadun kita. Jadi kita jumpa lagi di lain masa setiap hari Rabu jam 2.30 petang dalam program Tanya Curator. Kami sudahi dengan Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.